Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam sesi pembelajaran di rumah bersama saya, Cikgu Helmi, bagi mata pelajaran Matematik tahun 4. Untuk hari ini, kita akan menentukan nilai nombor hingga 100,000. Di akhir pembelajaran hari ini, saya harap kamu semua boleh membandingkan nilai dua nombor, menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun, dan melengkapkan sebarang rangkaian nombor secara tertib menaik dan tertib menurun. Seperti biasa, buku teks Matematik tahun 4 akan menjadi rujukan utama kita dalam sesi pembelajaran hari ini. Topik hari ini kita tumpukan bagi tajuk nombor dan operasi, bagi topik banding dan susun nombor, bermula di muka surat 6. Banding nombor. Untuk permulaan, kita akan buat sedikit ulang kaji. 9, 7. Yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil? Ya, 9 lebih besar dari 7. Ini bermakna 9 lebih daripada 7. 10 dan 100. Yang mana besar, yang mana kecil? Ya, 10 kurang daripada 100. 1000 dan 900. Ya, 1000 lebih daripada 900. 88 dan 211. Yang mana besar, yang mana kecil? Ya, 88 lebih kecil. Ini bermakna 88 kurang daripada 211. Kita teruskan dengan topik banding dan susun nombor di muka surat 6 buku teks. Mari sama-sama kita bincangkan contoh yang diberi. Contoh yang diberi ialah bilangan penduduk Iban di 4 buah daerah di Sarawak pada tahun 2010. Diberikan bilangan penduduk mengikut daerah iaitu Lawas, Lubuk Atu, Bintulu dan Sibu. Kita lihat soalannya. Antara Bintulu dan Sibu, penduduk Iban di manakah yang lebih banyak? Untuk menyelesaikan soalan seperti ini, apa yang perlu kita buat ialah kita perlu mengenal pasti yang mana nilai yang lebih besar, yang mana nilai yang lebih kecil. Diberikan penduduk Bintulu seramai 75,141, manakala penduduk Sibu ialah 69,711. Seterusnya, kita pindahkan maklumat penduduk Bintulu tadi ke dalam jadual yang diberikan. 7, 5, 1, 4, 1 disusun mengikut nilai tempatnya. Begitu juga dengan Sibu, 6, 9, 7, 1, 1 disusun juga mengikut nilai tempatnya. Dalam menentukan nilai mana yang lebih besar, kita akan melihat petak ataupun kotak yang paling kiri sekali. Dalam contoh ini, kotak yang paling kiri sekali ialah nilai tempat bagi 10,000. Seterusnya, kita bandingkan antara 7 dan 6. Nilai digit 7 lebih besar daripada 6. 7 pada Bintulu bernilai 70,000 dan 6 pada Sibu ialah 60,000. Jadi, 7 pada Bintulu lebih besar dengan nilainya 70,000. Ini bermakna 75,141 lebih daripada 69,711. Bagi menjawab soalan ini, penduduk Iban lebih banyak di Bintulu. Kita lihat contoh yang seterusnya di muka surat 7. Jadual menunjukkan bilangan kanak-kanak yang meminati permainan tradisional di sebuah daerah. Diberikan 4 jenis permainan tradisional, iaitu galah panjang, lompat tikus, lompat getah dan batu seremban. Kita lihat soalannya. Nyatakan permainan yang kurang diminati, lompat tikus atau batu seremban. Seperti tadi, kita lihat pada nilai bagi dua permainan yang dinyatakan iaitu lompat tikus dan batu seremban. Nombor bagi lompat tikus dan nombor bagi batu seremban dipindahkan ke dalam jadual. Bagi lompat tikus, angkanya ialah 13719, manakala bagi batu seremban 14419. Seperti tadi, untuk membandingkan dua angka, kita akan melihat nilai tempat yang paling kiri sekali iaitu 10,000. Namun begitu, 10,000 bagi kedua-dua permainan ini sama iaitu 1 dan 1. Oleh itu, kita perlu membandingkan digit ribu kerana digit 10,000 adalah sama. Kita bergerak ke petak yang kedua iaitu petak ribu. Di situ ada angka 3 dan ada angka 4. Jadi kita tahu nilai digit 3 bagi lompat tikus yang bersamaan dengan 3,000
kurang daripada nilai digit 4 yang bernilai 4,000 di batu Seremban. Ini bermakna 13,719 kurang daripada 14,419. Bagi menjawab soalan ini, permainan manakah yang kurang diminati? Atau yang bermaksud, permainan manakah yang mempunyai nilai yang lebih kecil? Ya, lompat tikus mempunyai nilai yang lebih kecil. Ini bermakna, permainan yang kurang diminati ialah lompat tikus. Seterusnya, kita beralih ke susun nombor. Kita lihat buku teks muka surat 6, kita gunakan contoh yang diberikan dalam buku teks. Susun keempat-empat bilangan penduduk Iban dalam tertib menaik. Kita rujuk semula kepada bilangan penduduk Iban di 4 buah daerah di Sarawak pada tahun 2010, iaitu Lawas 1105, Lubuk Hantu 24,712, Bintulu 75,141 dan Sibu 69,711. Semua angka ni kita pindahkan ke dalam jadual, iaitu Lawas, Lubuk Hantu, Bintulu dan Sibu. Untuk permulaan, kita perlu membandingkan bilangan digit. Jika dilihat, Lawas hanya mempunyai 4 digit sahaja. Ini bermakna Lawas adalah nilai yang paling kecil sekali kerana hanya mempunyai 4 digit sahaja. Jadi seterusnya kita akan bandingkan angka di petak puluh ribu, iaitu 2, 7, 6. Jika dilihat pada petak puluh ribu, 2 yang mewakili Lubuk Hantu yang nilai digitnya ialah 20,000 adalah nilai yang kecil. Diikuti dengan Sibu yang diwakili oleh angka 6 yang mempunyai nilai digitnya 60,000. Dan yang paling besar ialah Bintulu. Angkanya 7 yang mewakili 70,000. Jadi kita susun semula bermula dari nilai yang paling kecil iaitu 1105, diikuti dengan 24,712, seterusnya 69,711 dan yang paling besar 75,141. Jadi inilah yang dipanggil tertib menaik yang bermula dari nilai yang paling kecil hingga ke nilai yang paling besar. Seterusnya kita pergi ke muka surat 7. Soalannya, susun nombor dalam tertib menurun. Diberikan data 4 jenis permainan bersama dengan bilangan kanak-kanak. Dalam contoh kali ini, digunakan garis nombor sebagai panduan. Kita pindahkan data pertama, galah panjang 15,367. Kemudian dipindahkan data lompat tikus 13,719. Pindahkan data lompat getah 15,202. Dan yang terakhir, batu Seremban 14,419. Bagi menyusun nombor ini dalam tertib menurun, kita akan mula dengan nilai yang paling besar hingga ke yang paling kecil. Oleh itu, dia akan bermula dengan 15,367, diikuti dengan 15,202, seterusnya 14,419 dan yang terakhir 13,719. Inilah dia tertib menurun yang bermula dari nilai yang paling besar sehingga ke nilai yang paling kecil. Jadi secara kesimpulannya, tertib menaik dimulakan dengan nilai yang paling kecil dan dalam susunan tersebut, nilai nombor akan semakin besar. Manakala bagi tertib menurun, ia akan dimulakan dengan nilai yang paling besar dan nilai nombor dalam susunan itu akan semakin mengecil. Saya harapkan kamu telah faham konsep banding dan susun nombor kali ini. Bagi mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran kamu, saya harapkan kamu dapat menyelesaikan latihan yang disediakan di dalam Google Form. Sehingga kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang, teruskan belajar. Assalamualaikum.